mangsa lemas kenderaan terjunam di sungai ditemui. Kapal milik Jabatan Laut berlanggar dengan kapal pukal dari Greece. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi hari ini secara langsung daripada bola sepak Sri Johor Bandar Tun Razak Ceras Selangor bersempena program Kenduri Rakyat anjuran Kementerian Wilayah Persekutuan. Baik, kita mulakan dengan laporan berikut. Operasi mencari seorang pemuda yang dikuatiri lemas di Sungai Terengganu dekat Pulau Warisan Abdul Bari Ashraf Muhammad 31 tahun diteruskan malam tadi. Kami difahamkan mayat mangsa baru saja ditemui pagi tadi. Kita langsung bersama Muhammad Ishak Abdul Langa. Terima kasih Mak Sila. Usaha pencarian Abdul Bari Ashraf Muhammad 31 tahun yang lemas selepas menyelamatkan 5 sekeluarga di Pulau Warisan, Kuala Terengganu ditemui. Mayat mangsa ditemui jam 7.24 pagi tadi, 2 km dari lokasi mangsa lemas berhampiran drawbridge di muka Kuala Tanjung. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan terapung oleh orang awam yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Pihak bomba kemudiannya membawa mayat mangsa ke pusat kawalan bomba sebelum pengecaman mayat disahkan oleh ahli keluarga. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis dan dibawa ke bilik mayat Hospital Sultanah Nur Zahirah HNNZ. Difahamkan jenazah Allahyarham Abdul Bari akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Merbau Patah dan sebelum itu akan disembahyangkan di Masjid Kampung Merbau Patah. Dan kemarin kira-kira jam 9.40 malam, mangsa bersama 4 orang awam lain nekat terjun menyelamatkan 5 sekeluarga selepas pacuan 4 roda terjunam ke dalam sungai. Dan ketika ini saya berada di bilik mayat Hospital Sultanah Nur Zahirah. Suasana sedih menyelubungi pekarangan bilik mayat ini kerana kesemua ahli keluarga mangsa berkumpul di sini. Dan kedua ibu bapa mangsa Muhammad Mustafa 66 tahun dan ibunya Masyita Awang 60 tahun reda dengan apa yang berlaku. Mereka juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat dalam usaha mencari anak mereka yang lemas, antaranya pihak bomba, polis marine, Jabatan Pertahanan Awam dan orang awam sendiri yang turut sama-sama melakukan operasi mencari dan menyelamat sejak kemarin. Dan semalam pasukan bomba dan penyelamat dan Terengganu turut menggunakan remote operate vehicle ROV untuk mencari mangsa. Dan lebih 200 jemaah juga turut menunaikan solat hajat bagi memohon supaya usaha mencari dan menyelamat Allahyarham ditemui. Selain itu, orang ramai menyifatkan Allahyarham Abdul Bari ini sebagai vira kerana sanggup menggadaikan nyawa sendiri menyelamatkan 5 sekeluarga yang terjunam bersama dengan pacuan 4 roda ke sungai, iaitu menyelamatkan Suryati Rosli, Nordiana Alwani Jaafar, Asma Rosli, Syafawani Jaafar, Iman Nurhana Lufia dan Muhammad Amiruddin. Sesungguhnya kesemuanya amat berhutang budi dan berhutang nyawa dengan Allahyarham. Saya kira itu saja laporan perkembangan setakat ini di mayat Hospital HNNZ. Kita kembali semula dengan rakan setugas Masila. Pasukan Polis Marin Wilayah 1 menahan 4 buah bot tunda yang dianggarkan bernilai 1.35 juta ringgit kerana menangkap ikan di luar zon yang telah ditetapkan. Turut ditahan 12 nelayan, 4 warga tempatan manakala 8 lagi nelayan warga Thailand. Kesemua bot itu ditahan ketika melakukan tangkapan di kawasan perairan laut Kuala Salah yang menerusi operasi membebaskan seorang pegawai dan 11 anggota.
Menurutnya lagi, ketika operasi, sebuah bot pukat tunda kelas B1 dan 2 buah pukat tunda kelas C dikesan melakukan tangkapan sekitar jam 3 pagi. Pemeriksaan kemudian mendapati pemiliknya melakukan kesalahan menangkap ikan kurang dari jarak batu nautika yang dibenarkan mengikut syarat sah lesen dari Jabatan Perikanan. Dalam masa sama, 2 bot pukat tunda yang dikesan melakukan kesalahan yang sama di perairan berkenaan bertindak melarikan diri bagi mengelak diambil tindakan. Satu daripadanya dapat dikesan di kawasan perairan itu meskipun pemilik bot cuba memperdayakan pihak berkuasa dengan memalsukan nombor pendaftaran. Satu lagi kita sedang cari lagi. Mungkin dia banyak bot dekat dalam ni, dia ubah dia punya nombor. Pasal yang tadi pun dia sudah ubah. Kita pun tak kenal kan jenis-jenis bot ni kecuali dengan nombor je. Tapi kita cari sumber-sumber maklumat daripada sini, dapat kesan tinggal 3 nombor je. Dia ada 4 nombor, dia tinggal 3 nombor. 1 nombor dia dah padamkan. Dia dah padamkan dengan cat hitam. Kes disiasat mengikut Seksyen 8B Akta Perikanan 1985. Jabatan Laut Malaysia menahan kapal pengangkut pukal berdaftar di Greece MV Piraeus susulan kejadian pelanggaran dengan kapal MV Polaris yang berlaku di perairan Malaysia semalam. Perkara itu dinyatakan Wisma Putra dalam satu kenyataan berhubung insiden berkenaan semalam. Menurut kenyataan itu, Kementerian Luar mengesahkan kapal pengangkut pukal MV Piraeus berlanggar dengan MV Polaris milik Jabatan Laut Malaysia dalam kawasan perairan negara. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Jabatan Laut, Datuk Baharin Abdul Hamid berkata kejadian itu tidak berlaku di perairan sempadan Pelabuhan Singapura seperti yang didakwa pihak berkuasa Pelabuhan dan Maritim Singapura MPA. Beliau berkata Polaris memangnya dipertanggungjawabkan untuk memantau keselamatan kapal-kapal yang berlayar di perairan sekitar Pelabuhan Johor Bahru, termasuklah kapal Piraeus yang ketika itu sedang berada di dalam kawasan berkenaan. Tambahnya, tiada kerosakan besar dialami kedua-dua kapal selain tiada sebarang tumpahan minyak yang berlaku dalam kejadian 2.28 petang itu. Satu pasukan penyiasat turut ditubuhkan bagi menyiasat kejadian berkenaan serta kadar kerosakan sebenar yang dialami kedua-dua kapal. Kesemua 23 kru dari kedua-dua kapal juga didapati selamat serta tidak mengalami sebarang kecederaan. Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Semenyih pada 2 Mac ini bakal menjadi medan bagi Pakatan Harapan PH untuk membuktikan parti itu masih lagi menjadi pilihan rakyat. Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata beberapa isu nasional akan diperjelaskan sekaligus menjadi agenda utama untuk ditangani PH dalam mengekalkan penguasaannya di DUN itu. So now I think it's time for us to go back and engage with the voters and to make sure they are still with us and understand our predicament at the federal government. There are legacy issues that we have to deal with, but inshallah everything is back on the track and we will do our best to help the rakyat and also the economy. Beliau berkata demikian di Majlis Pelancaran Program Semarak Syarikat di Keadilan semalam. Datuk Seri Muhammad Azmin yang juga Menteri Hal Ehwal Ekonomi juga berkata beliau positif dengan peluang PH dalam PRK itu meskipun bakal mendapat tentangan sengit hasil gabungan Barisan Nasional dan PAS. Ia berdasarkan prestasi pentadbiran parti gabungan itu di Selangor ketika beliau menjadi Menteri Besar dahulu. Tegas beliau lagi meskipun wujud beberapa isu negatif di peringkat persekutuan yang dimainkan setengah pihak, namun semua itu tidak menjadi halangan bagi mengekalkan DUN Semenyih. Akhirnya sampai ke penghujungnya. Untuk perkembangan aliran trafik khususnya membabitkan laluan masuk ke ibu kota, kita bersama Nur Syuhada Marzuki di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Baik Syuhada, bagaimana keadaan trafik di sana pada pagi ini? Terima kasih Marcella yang berada di Ceras. Daripada pemerhatian saya sepanjang saya berada di sini sejak pagi tadi, trafik di semua arah lebuh raya utara, selatan dan pantai timur masih lagi lancar. Di Seremban boleh dilihat di sini trafik masih lagi kenderaan masih lagi laluan masih lagi lancar, tiada kesesakan lalu lintas. Begitu juga di Sungkai dan Jambatan Pulau Pinang
tiada tanda-tanda menunjukkan kenderaan bertambah ataupun akan berlaku kesesakan lalu lintas. Bagaimanapun di menoratan terowong menora, cuaca sedikit berkabus, jadi semua pemandu dinasihatkan untuk berhati-hati ketika memandu, kemungkinan berlaku sedikit jarak penglihatan sedikit terjejas. Di sini suka saya ingatkan agar semua pemandu agar tidak memberhentikan kenderaan atau memperlahankan kenderaan sekiranya berlaku kemalangan. Ini bagi mengelakkan sebarang kesesakan lalu lintas. Juga saya ingin mengingatkan sebelum memulakan perjalanan, pastikan anda memeriksa baki tambah nilai atau menambah nilai Touch and Go atau e-wallet refit anda sebelum memulakan perjalanan. Anda juga dinasihatkan sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mematuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Itu sahaja laporan saya daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali kepada Marcella di Bandar Tun Razak Ceras. Terima kasih Syuhada langsung dari LLM. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang berakhir pada hari ini dilanjutkan sehingga 25 Februari. Suruhanjaya Polis Sabah, Datuk Omar Mamam berkata perintah berkurung itu meliputi kawasan perairan Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Beliau berkata orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dikehendaki berada di rumah dan orang lain tidak dibenarkan masuk atau berada di kawasan diisytiharkan itu antara jam 6 petang hingga 6 pagi pada tempoh berkenaan. Perintah berkurung itu diteruskan bagi memastikan kawasan perairan terbabit tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidi antarabangsa dan pelancong asing yang berada di pulau peranginan. Perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan S-Zone. Katanya ia juga akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat serta yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal akan mengadakan pertemuan dengan 20 syarikat yang tersenarai dalam Bursa Malaysia bagi membantu pelaburan di negeri itu. Ini bertujuan merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri selain meningkatkan peluang pekerjaan untuk golongan belia Sabah. Melabur bukan hanya kita bergantung dengan pelaburan asing, tapi pelaburan tempatan yang saya yakin banyak usahawan-usahawan, peniaga-peniaga yang mempunyai kewangan yang cukup banyak yang mereka sanggup untuk melabur ke peringkat negeri Sabah ini untuk memajukan negeri Sabah. Dan saya yakin ini merupakan satu ruang dan landasan untuk kita melihat pelaburan. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina Anjuran Dun Sri Tanjung Tawau semalam. Tambahnya kerajaan negeri juga akan mengambil langkah bagi kemudahan pelabur termasuk mempercepatkan proses permohonan. Beliau yang juga Presiden Parti Warisan Sabah turut menegaskan beliau mahukan pembangunan yang seimbang dan tidak hanya tertumpu di daerah tertentu. Datuk Seri Syafiee juga menegaskan perlunya kerjasama semua pihak bagi menjayakan hasrat itu. Program Kenduri Rakyat dilihat sebagai wadah penghubung antara pemimpin dan rakyat. Anjuran Kementerian Wilayah Persekutuan, pelbagai aktiviti yang diadakan antaranya gotong royong memasak, sukan rakyat dan senam aerobik. Untuk perkembangannya kita bersama Amirul Hakim Lokman. Silakan Amirul. Ya, terima kasih Marsila. Tetap di lokasi yang sama, begitu kemeriahannya dapat dirasai pada pagi ini di mana di Kenduri Rakyat Anjuran Wilayah Persekutuan Kementerian Wilayah Persekutuan, di mana pada hari ini seperti yang dapat lihat, jadi kami tunjukkan sikit di mana begitu meriah, hanya orang yang seawal jam 8 pagi lagi mereka telah menghadirkan diri beratur untuk dapatkan gotong royong memasak dengan aktiviti yang lain lagi seperti senam aerobik, sukan rakyat dan pelbagai booth pameran juga disertai dengan oleh pihak PDRM, bomba dan macam-macam lagi. Dan saya dimaklumkan pada hari ini Kenduri Rakyat Wilayah Persekutuan ini menggabungkan parlimen di sekitar kawasan wilayah persekutuan dan juga ia antara aktiviti yang lain dapat saya kongsikan di mana sempena Tahun Baru Cina di mana ada sumbangan yang
diberikan kepada orang yang memerlukan juga. Dan saya tidak keserangan untuk memberikan bagaimana rasanya kemeriahan dengan penganjuran kenduri rakyat pada hari ini. Bersama saya tidak lain dan tidak bukan Ahli Parlimen Bandar Tun Razak iaitu Datuk Kamaruddin Jaafar. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan Buletin Pagi. Datuk, berkenaan anjuran kenduri kenduri rakyat wilayah persekutuan ni, apakah mungkin saya lihat kepada penggabungan di sekitar kawasan Parlimen wilayah persekutuan, mengapa dilakukan dengan sekaligus dengan penggabungan ni? Terima kasih TV3, terima kasih kerana datang ke program Kenduri Rakyat Wilayah Persekutuan 2019. Selamat datang ke Padang Bola Seri Johor. Wilayah persekutuan ini kami bersyukur dipilih untuk menjadi tuan rumah selaku Parlimen Bandar Tun Razak untuk perayaan Kenduri Rakyat kali ini. Saya fikir program ini walaupun telah pun berlaku berpuluh tahun mungkin, tetapi ini merupakan suatu program yang amat bererti kepada saya kerana ini melibatkan penglibatan seluruh jentera Parlimen Bandar Tun Razak untuk menyambut meraihkan rakyat di Parlimen Bandar Tun Razak, rakyat di seluruh parlimen dalam wilayah persekutuan ini. Dan sebagaimana yang kita semua maklum, wilayah persekutuan bukan hak Bandar Tun Razak, bukan hak Setiawangsa, Titiwangsa, Wangsa Maju, Bukit Bintang sahaja. Ianya adalah hak rakyat Malaysia. Jadi sambutan Hari Wilayah, sambutan Tahun Baru Cina pula kali ini adalah perayaan yang amat bererti kepada saya selaku Ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Dan saya yakin dengan ribuan yang telah hadir pada pagi ini, walaupun kemuncaknya pukul 11 nanti bila Menteri dan Timbalan Menteri Wilayah akan datang, ianya menandakan bahawa rakyat di Parlimen Bandar Tun Razak, rakyat di wilayah persekutuan benar-benar ingin bersama-sama dengan kami, kerajaan baru ini, untuk sama-sama merayakan perayaan Tahun Baru Cina yang pertama, perayaan Hari Wilayah Persekutuan yang pertama dalam kerajaan kita yang baru ini. Jadi ini adalah program yang saya fikir besar artinya kepada kami di Parlimen Bandar Tun Razak, kepada kami wilayah persekutuan, dan saya yakin kepada seluruh rakyat Malaysia kita pada sekarang ini. Baik, terima kasih Datuk. Nampak begitu meriah sekali dengan anjuran kenduri rakyat. Terima kasih Datuk kerana bersama Buletin Pagi. Baik, kepada anda di luar sana yang mana tinggal di kawasan sekitar Parlimen Bandar Tun Razak, Parlimen Titiwangsa, Parlimen di sekitar wilayah persekutuan ini, hadirkan diri anda ke kenduri rakyat anjuran Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga di PKL dapat anda lihat dengan pelbagai aktiviti yang disediakan. Kembali bersama Masila untuk laporan seterusnya. Silakan. Bertemu kembali dengan laporan luar negara. Amerika Syarikat berharap kerajaan Afghanistan dan kumpulan militan Taliban akan memeterai perjanjian damai sebelum pilihan umum yang bakal diadakan di negara itu pada Julai depan. Wakil khas Amerika Syarikat untuk perdamaian Afghanistan, Zalmi Khalilzad, bagaimanapun mengakui bahawa banyak lagi isu yang perlu diselesaikan sebelum kedamaian dapat dikecapi di bumi Afghanistan. Nothing is agreed to until everything has been agreed to. And the other issues that must be dealt with are issues of a roadmap for Afghanistan's political future to end the Afghan war. Khalilzad yang mengetuai rundingan damai dengan Taliban ditemui pada satu sesi perbincangan yang diadakan di Institut Kedamaian Amerika Syarikat di Washington. Pengkritik bagaimanapun meragui rundingan damai di antara kedua-dua pihak itu mampu membuahkan hasil kerana rundingan tidak melibatkan wakil kerajaan Afghanistan yang disifatkan oleh Taliban sebagai kerajaan boneka Amerika Syarikat. I have said it's our policy. We're not seeking permanent bases in Afghanistan, that our presence is condition-based, our withdrawal is condition-based, and our vision long-term is for an Afghanistan that's entirely sovereign, independent. Korea Utara akan membentuk pelan baru bagi membentuk sebuah negara sosialis yang kukuh, yang kuat lagi kukuh. Pendirian itu dinyatakan oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ketika sambutan ulang tahun ke-71 penubuhan tentera negara itu kemarin menjelang perjumpaan Kim dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada 27 dan 28 Februari di Vietnam. Rejim itu tidak mengadakan perarakan tentera besar-besaran sempena sambutan itu. Klip video yang disiarkan oleh stesen televisyen rasmi Korea Utara KRT memaparkan Kim menghadiri satu perhimpunan tentera yang diadakan di Pyongyang. Kim juga menyaksikan konsert bersama isterinya Ri Sol-ju dan menghadiri jamuan dengan pegawai berprofil tinggi. Pertemuan Trump dan Kim di Hanoi bertujuan meneruskan usaha perdamaian dan nuklear.
Sementara itu di Australia, lebih 40,000 kediaman di Sydney terputus bekalan elektrik susulan ribut melanda bandaraya itu. Hujan lebat menyebabkan kesesakan lalu lintas dan puluhan kenderaan ditenggelami air. Hujan lebat dan ribut petir melanda Sydney sejak kemarin dengan jumlah hujan dicatatkan sebanyak 60 ml di beberapa kawasan. Bahagian barat Sydney turut dilanda banjir kilat apabila hujan hampir 42 ml dicatatkan dalam tempoh 30 minit. Rakaman kereta ditenggelami air di jalan raya, lampu isyarat yang tidak berfungsi dan pokok tumbang turut tular di media sosial. Kerja merobohkan sebuah jejambat lebuh-raya di Genoa, Itali dimulakan 6 bulan selepas sebahagian daripada struktur itu runtuh ketika ribut. Insiden yang berlaku pada 14 Ogos 2018 meranggut 43 nyawa dan mengakibatkan puluhan yang lain cedera. Jejambat Murandi siap dibina di lebuh raya Bertol A10 pada 1967. Susulan tragedi itu, ribuan tan keluli, konkrit dan asfal telah pun dialihkan secara berperingkat dari jejambat itu untuk mengurangkan berat rangka berkenaan. Struktur baru yang akan dibina akan memuatkan 43 tiang lampu sebagai penghormatan kepada mangsa yang terkorban. Menurut Kementerian Pengangkutan, jejambat baru yang menelan belanja $229 juta Amerika dijangka dibuka kepada pengguna jalan raya pada April 2020. Laporan sukan. Saingan Liga Super kian rancak memasuki perlawanan kedua minggu ini. Pahang meneruskan rentak cemerlangnya dengan menewaskan Terengganu FC 3-0 di laman sendiri untuk merekodkan kemenangan kedua. Juga ceria malam tadi ialah Melaka United yang menang tipis 1-0 ke atas PKNS FC sekaligus mengiringi kejayaan Pahang. Manakala aksi PJ City dan Selangor berkesudahan dengan keputusan seri 1-1. Di Stadium Darul Makmur, aksi Pahang menentang Terengganu FC mencatat kehadiran seramai 28,000 penyokong. Tuan rumah tidak menunggu lama untuk menceriakan peminat apabila Dixon Wakame membuka tirai jaringan seawal minit ke-13. Terengganu FC terus tenggelam, selepas itu gagal mencari rentak terbaiknya. Selepas rehat, Pahang terus garang menyumbat 2 lagi gol. Masing-masing satu menerusi Harold Gulon minit ke-51 dan Nur Syarhul Idlan Talaha pada penghujung permainan. Keputusan menang 3-0 melonjakkan Pahang ke kedudukan teratas Liga dengan 6 mata dengan Johor Darul Ta'zim tetapi mempunyai kelebihan jaringan. Sementara itu, turut mengutip kemenangan kedua musim ini ialah Melaka sewaktu berkunjung ke Stadium Shah Alam menentang PKNS FC. Di sebalik aksi seimbang yang dipamerkan kedua-dua pasukan sepanjang permainan, nasib nyata tidak menyebelahi tuan rumah apabila gagal mengubah keputusan perlawanan. Selepas sepakan penalti, Syafiq Rahim minit ke-24 untuk pasukan pelawat menjadi pemisah kedua-dua pasukan. Melaka lega mengutip 3 mata penuh untuk menghuni tangga ketiga Liga, sementara PKNS masih tercari-cari kemenangan selepas seri dalam aksi sulung sebelum ini. Sementara itu, pertembungan dua pasukan Lembah Kelang, PJ City FC dan Selangor berlangsung di Stadium MBPJ Petaling Jaya malam tadi. Keadaan padang yang basah akibat cuaca hujan bagai menjejaskan rentak permainan kedua-dua pasukan. Tuan rumah akhirnya di depan menerusi sepakan penalti Pedro Henrique minit ke-80. Namun hasrat untuk mengutip 3 mata penuh tidak menjadi kenyataan. Selangor terselamat daripada menerima kekalahan selepas Rufino Segovia juga memanfaatkan peluang sepakan penalti minit ke-90 permainan untuk kedua-duanya berkongsi 1 mata. Sekian paparan Buletin Pagi bersiaran secara langsung dari Padang Bola Sepak Sri Johor, Bandar Tun Razak, Cheras Selangor. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Marsha Hasan. Assalamualaikum dan salam hormat.